إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat kita bertemu sekali lagi bagi meneruskan siri kuliah kita di dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat pada tahun 600 Hijrah. Dan Alhamdulillah kita sudah mulakan di dalam bab yang ke-20 perihal beberapa perkara-perkara yang berkaitan tentang solat. Yang mana yang pertamanya kita telah membicarakan tentang hukum hakam solat tahiyat masjid. Dan yang keduanya perihal larangan berbicara di dalam solat, dan juga tentang tuntutan supaya melewatkan solat kalau sekiranya cuaca panas, supaya tunggu sehingga cuaca reda sebelum mengerjakan salat. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi para ikhwah rahimakumullah, insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan hadis yang ke-119 serta insya-Allah beberapa hadis yang berikutnya. Yang mana hadis-hadis ini dia membabitkan tentang beberapa permasalahan yang kita akan sebutkan nanti. Walau apapun kita bacakan hadis-hadisnya terlebih dahulu. Kita lihat halaman 82, hadis yang ke-119. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dhalik wa tala qawluhu ta'ala wa aqimis salata li dhikri wa li muslimin man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa mengerjakan solat, maka hendaknya dia mengerjakannya ketika dia ingat. Tidak ada kafarah baginya kecuali yang demikian itu buang, kecuali itu. Anas lantas membaca ayat, dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Surah Taha ayat yang ke-14. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, barang siapa lupa mengerjakan salat atau tertidur, maka penebusnya adalah untuknya, buat tambahan, adalah untuknya, ayusalliyaha, adalah untuknya mengerjakan salat tersebut ketika dia ingat, atau ketika dia teringat. Seterusnya hadis yang ke-120, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhirah thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka as-salah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan Muaz bin Jabal
radhiyallahu an mengerjakan salat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz bila dikata lantas tu berarti lantas. Sesudah itu ya, thumma, sesudah itu Muaz lantas buang ya, sesudah itu Muaz kembali ke kaumnya dan mengimami mereka salat Isya ya. Atau lebih tepat lagi supaya menepati matanya ya, mengimami mereka salat tersebut, tilka salah ya, tilka maknanya tersebut. Hadis yang ke-121 insyaAllah kita dah bacakan. Dia berkaitan dengan hadis yang ke-118 ya, pada minggu lepas. Jadi seterusnya hadis yang ke-122, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu syai'. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan salat dengan atau dalam ya satu pakaian ya, dalam satu pakaian sementara tidak ada sedikit pun bahagian ataupun bahagian ya daripada pakaian tersebut yang menempel buang daripada pakaian tersebut di atas bahunya. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Baik, para ikhwah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat hadis yang ke-119 yang mula kita baca tadi ya. Hadis daripada riwayat Anas bin Malik ya, khadam Rasulullah, pembantu peribadi Rasulullah sepanjang Rasulullah di Madinah selama 10 tahun ya. Dia menyebutkan tentang hadis baginda di mana baginda bersabda, barang siapa lupa mengerjakan solat ya, barang siapa lupa ya mengerjakan solat, maka hendaknya dia mengerjakannya ketika dia ingat ya. Ini tentang ya, orang yang lupa mengerjakan solat secara amnya ya. Solat fardu secara khasnya dan solat sunat sebenarnya juga termasuk secara amnya ya. Kalau dia lupa nak mengerjakan solat sunat tersebut yang kebiasaannya dia kerjakan, kalau solat fardu memang selalu ya, sentiasa dikerjakan ya, maka Nabi kata kalau dia terlupa ya, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Maknanya ketika dia ingat tu ya, bila cerita tentang lupa maknanya sehingga keluar waktu ya, keluar waktu solat fardu tu atau keluar waktu solat sunat tu ya. Kalau solat sunat tu ya ada waktu dia, seperti mana solat rawatib ya, solat witir ya. Maka kalau dia terlupa sehingga keluar waktunya, dia hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Tidak ada kafarah ya, tidak ada tebusan ya, atau tidak ada kafarah apa? Penebus ataupun dia kena bayar ganti rugi ya. Tidak ada compound, orang kata saman ya, tidak ada compound ya, denda ya, kecuali itu ya. Maknanya dia tak perlu nak bayar, tidak perlu nak puasa ke, dia tidak perlu nak ya keluarkan duit ke ya, dan seumpamanya ya. Sebaliknya hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Itu dia punya ya, itu yang perlu ke atasnya ya. Lalu Anas ya membacakan firman Allah ya, dalam
terjemahan, ya, dikatakan Anas lantas membaca ayat, ya. Tapi kalau kita lihat dalam teks matan bahasa Arabnya, watala qaulahu, watala, dan dia, ya, itu lebih tepatnya dari segi terjemahan, dan dia membacakan firman Allah, ya. Dan dia di sini, itu kita kata ada dua kebarangkalian lah, sama ada Rasulullah atau Anas bin Malik, ya. Maknanya di situ sebenarnya ada kebarangkalian yang mana perlu ditahqiq lanjut lah, ya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya secara zahirnya, ya, kalau kita tengok bila ini dalam bahasa lah, ilmu bahasa, ya. Bila kita kata Abu Bakar contoh, Abu Bakar mengatakan bahawa Ali berkata sekian. Dia lalu berkata, boleh faham? Mula kata Abu Bakar, dia berkata Ali berkata sekian. Dia turut berkata. Baik, ini dalam ilmu bahasa. Dia di sini kembali kepada siapa? Abu Bakar ke Ali? Kalau Abu Bakar kenapa? Kalau Ali kenapa? Ya? Siapa? Dia kat situ. Ali? Kenapa? Sebab Abu Bakar menceritakan kenaan Ali. Okey. Ada jawapan lain? Ya? Jawapan ni betul lah, Ali. Ya, tetapi bukan sebab menceritakan ke apa. Tetapi kerana dia dalam bahasa Arab dia panggil mubham. Mubham maknanya dia punya dhamir dia disembunyikan. Dhamir ni maknanya pembuatnya, pelakunya, ya, tidak disebutkan, diumumkan dia. Siapa dia? Tapi kalau kita lihat dalam ayat, dalam ilmu bahasa, bila dikatakan dia macam tu, dia beli dhamir yang mubham macam tu, dhamir yang tidak disebut, pelaku yang tidak disebut kat situ, kebiasaannya, prinsipnya adalah apa? Ia hendaklah dikembalikan kepada pelaku yang paling hampir. Boleh faham? Dalam ayat tu lah, dalam perbuatan tu. Maka di sini kita kata Abu Bakar berkata, Ali berkata sekian. Dalam jumlah tu, pelaku mana yang paling hampir? Ali. Dia kata dia, siapa dia ni? Kita pusing balik, kita gosan, kita trace balik siapa dhamir paling berat, kita akan dapati Ali. Maka sebenarnya begitu juga kat sini, ya. Kalau kita lihat watala qaulahu, dia punya pelakunya, dan dia membaca ayat, tidak disebut. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang paling dekat adalah Rasulullah, ya. Tapi penterjemah mengatakan Anas, ya. Walau apapun boleh ni, saya tak sempat nak mentahqiq, nak memastikan, perlu ditahqiq semula, ya. Walau apapun seperti yang kita sebutkan tadi, kerana pelakunya yang paling hampir adalah Rasulullah, satu. Dan kerana, ya, apabila disebut tentang hadis, ia menceritakan tentang hujah, ya, tentang kata-kata Rasulullah, ya. Mengapa Anas pula nak membawakan hujahnya, percakapannya di dalam hadis? Itu juga menguatkan lagi, ya, kebarangkalian bahawa yang tepatnya adalah Rasulullah, ya, lantas membaca ayat, dan dirikanlah salat untuk mengingatiku, ya. Baik. Dalam hadis yang ke 119 ini, ya, dia secara prinsipnya hadis ni dia menjadi asas, ya, di dalam masalah orang yang terlupa mengerjakan solat sehingga terkeluar waktunya, atau lupa atau tertidur, ya, lupa atau tertidur. Lupa maknanya dia tersibuk dengan sesuatu, ya, sehingga lupa solat. Tak kira dia lupa urusan dunia atau urusan agama, ya, sehingga terlupa mengerjakan solat. Tertidurlah, ya, sehingga keluar waktu, ya. Maka syarak memerintahkan supaya dia perlu mengerjakannya, dia tetap kena mengerjakannya walaupun terlupa, walaupun tertidur sehingga keluar waktu.
dia tetap perlu mengerjakannya ketika dia teringat, ya. Baik, dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang berkaitan, ya, yang dapat kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah tentang apabila dituntut supaya solat yang terlupa atau solat yang tertidur, ya, daripada mengerjakannya sehingga terkeluar waktu, ya, perlu atau tidak dikerjakan secepat mungkin sejurus selepas teringat, atau bolehkah ia dilengahkan lagi, ya? Boleh faham? Maksudnya bila orang tu teringat je, wajib tak? Ini hukumlah. Wajib tak dia mengerjakannya terus, atau ada kelonggaran baginya untuk dia melengahkan, ya, dan dia mengerjakan setelah dia selesaikan apa urusan yang dia ada, ya, baru disolat, ataupun bagaimana, ya. Maka dalam hal ini ulama ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad, rahimahumullah. Mereka berpendapat bahawa orang itu wajib, ya, mengerjakannya sejurus selepas dia teringat. Bila dia teringat je, dia terus kena solat, ya. Dia tak boleh nak berlengah-lengah lagi. Kalau dia berlengah, bila dah kata wajib terus, maknanya kalau berlengah berdosa, ya. Berdosa kalau dia terus berlengah, ya. Maknanya dia kena, apa juga dia tengah buat ketika itu, dia kena berhenti, ya, kerana dia dah teringat, ya. Dia tidak ada alasan apa lagi dah, ya. Dia kena tinggalkan apa juga dia tengah buat. Pendapat yang kedua, ya, iaitu pendapat dalam mazhab Syafi'i atau pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Beliau melihat bahawa dianjurkan. Bila kita kata anjur, apa artinya? Maknanya disunatkan, ya, tidak wajib. Dianjurkan untuk mengerjakannya sejurus selepas teringat. Tetapi boleh ataupun dan boleh dilengahkan, ya. Maknanya kalau dia ada urusan dia tengah buat, dia masih lagi boleh selesaikan urusan dia. Ya, contoh dia tengah makan, baru teringat, aku tak solat lagi, ya. Tak apa, mazhab Syafi'i kata boleh habiskan makan, ya. Atau tengah meeting, tak solat lagi, dah meeting sampai dah keluar waktu, alamak, tak solat lagi. Tak apa, mazhab Syafi'i kata apa? Boleh selesaikan meeting kita, lepas ni kita solat, jangan risau. Ya. Ini mazhab pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua, Imam Syafi'i, beliau rahimahullah berhujjah dengan sebuah hadis dalam riwayat Imam Muslim tentang suatu peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat, ya, keluar dalam satu misi ketenteraan, ya, satu perang jihad. Dalam perjalanan, sama ada pergi atau pulang ke Madinah, mereka tidur, ya, pada malamnya, yang mana ketika itu sudah lewat, dan mereka semua tidur, Rasulullah tidur, para sahabat pun tidur, ya. Bahkan Bilal bin Rabah yang ditugaskan untuk mengejutkan Rasulullah dan para sahabat untuk waktu subuh, dia pun turut tertidur. Dan mereka semua, ya, boleh ambil banyak iktibar, banyak faedah pengajaran daripada hadis ni. Mereka hanya terbangun dengan apabila terkena sinaran matahari, ya. Matahari dah naiklah, ya. Rasulullah, ya, pun Rasulullah semua pakat, ya, bangun lambat, ya, apabila matahari sudah naik, ya, sudah meninggi, apabila pancarannya sudah kena ke muka, ya. Petunjuknya adalah apabila Rasulullah dan para sahabat bangun, ya, Rasulullah memerintahkan para sahabat semua supaya masing-masing mengemaskan barang mereka dan naik haiwan tunggangan mereka dan meninggalkan tempat tu, ya, meninggalkan lembah itu,
ya, dan pergi ke tempat yang lain, ya. Dan hanya apabila mereka berpindah tempat, ya, baru ya Rasulullah turun, ya, dan Rasulullah solat subuh, ya, didahului dengan solat sunat qabliyah subuh dulu, ya, sedang matahari sudah naik, ya, sudah meninggi. Jadi Imam Syafi'i kata kalau sekiranya salat yang diteringat tu, ya, perlu dilakukan terus, ya, masakan Nabi akan melengah-lengah untuk sampai nak kemah barang, supaya naik haiwan tunggangan, keluar daripada tempat mereka bermalam, ya, itu jelas, ya, terus melengahkan, ya. Kalau benda tu wajib, masakan Rasulullah terus melengah-lengahkan. Maka mereka kata ini menunjukkan bahawa hukumnya adalah sunat, ya, dan boleh dilengahkan, ya. Berbeza dengan pendapat yang pertama, pendapat jumhur, ya, majoriti para ulama, ya, mereka mengatakan perlu wajib terus, ya, mengerjakannya apabila teringat dan tak boleh nak berlengah. Mereka berhujah dengan hadis di hadapan kita, ya, hadis 119, di mana Nabi kata apa? Barang siapa lupa mengerjakan solat, maka hendaknya dia mengerjakannya ketika dia ingat. Bolehlah siapa nak garis kataan ketika dia, ya, ingat. Maka ketika dia ingat, dan sebelum tu hendaknya dia, jadi hendaknya itu hendaklah dia, itu adalah satu perintah, ya. Dan kita dah banyak sebut, bila ada satu perintah itu menunjukkan wajib. Itu satu prinsip kaedah usul fiqh. Bila ada perintah maknanya wajib, ya. Nabi mewajibkan supaya orang tu mengerjakan bila apa? Ketika dia ingat, maknanya pada saat itu, ya, ketika dia ingat, ya. Dan mereka menjawab pendalilan Imam Syafi'i, di mana mereka berhujah dengan kisah, ya, Nabi dan para sahabat bangun lewat dan Nabi, ya, melengahkan sehingga keluar berpindah ke tempat lain, ya. Mereka mengatakan bahawa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, tetap masih lagi dianggap sebagai terus mengerjakannya, ya. Kerana apabila kita mengatakan hendaknya dia terus mengerjakannya, ya, ini tidaklah menafikan tentang bolehnya dia mempersiapkan diri, ya, untuk nak solat. Ya, bila nak persiapkan diri maknanya apa? Ya, kalau badan tengah kotor, ya, baju tengah kotor, tak bersih, bukan najis, ya. Kalau badan tengah kotor, ya, ataupun kalau dia rasa muka sembam, bangun tidur dia nak mandi dulu, itu semua dibolehkan. Bahkan ini termasuk dalam yang dimaksudkan oleh pendapat yang pertama. Mereka melihat bahawa ini tidak menafikan keterusan itu, ya. Ini tidak dianggap sebagai melengah-lengahkan. Sebaliknya, selama mana apa yang dilakukan itu semua termasuk dalam mempersiapkan diri untuk solat, maka itu sama sekali tidak dianggap sebagai melengahkan, ya. Melengahkan maknanya buat benda lain, ya, yang tidak berkaitan. Tapi kalau mempersiapkan diri untuk solat, ya, nak mandi dulu, nak boros gigi dulu, ya, nak mempersiapkan tempat untuk nak solat, ruang nak solat itu, ya, dan seumpamanya, itu termasuk dalam erti kata, ya, terus solat ketika teringat, ya. Seperti mana kalau orang tu tidak berwuduk, hendaklah dia berwuduk, maka perbuatan dia berwuduk itu tidak menafikan, tidak bererti dia melengah-lengah, ya. Maka mereka mengatakan bahawa perbuatan Nabi, ya, berpindah tempat itu tidak dianggap melengah-lengahkan. Lebih-lebih lagi dalam satu riwayat, ya, tentang kisah yang sama, ya, daripada hadis yang sahih daripada riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika mana mereka bangun, ya, apabila terkena sinaran matahari itu, Nabi memerintahkan dengan mengatakan, liya'khudha kullu insanin bi ra'si rahilatihi
fa inna hadza la manzilun hadarna fihi syaitan. Hendaklah semua kamu mengambil haiwan tunggangannya, ya, kerana sesungguhnya tempat yang kita bermalam ini, ya, telah didatangi oleh syaitan. Jadi Nabi, ternyata bahawa perbuatan Nabi keluar daripada tempat mereka bermalam tu, ya, jelas kerana sebab yang sangat membutuhkan, ya, sebab yang sangat mendesak, ya, kerana Nabi, ya, diwahyukan bahawa tempat itu ada syaitan, ya. Itu yang menyebabkan mereka sehingga lambat bangun, ya, kerana terus dibuai oleh syaitan. Maka demi untuk membebaskan diri daripada kebelengguan syaitan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan untuk terus berlalu daripada tempat itu. Maka jelas, ya, perbuatan Nabi itu sama sekali tidak bermaksud, ya, melengahkan. Bahkan itu adalah satu yang dituntut, ya, demi menjamin kesempurnaan solat yang ingin dikerjakan, ya. Baik, jadi insya-Allah pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, iaitu orang yang teringat, ya, solat yang dilupakan, hendaklah dia mengerjakannya sejurus selepas dia teringat, ya. Atau kalau tertidur, hendaklah dikerjakannya sejurus selepas terjaga daripada tidur. Dia tidak boleh melengah-lengahkan. Bahkan sebagaimana yang ditegaskan oleh ulama pentahqiq, ya, seperti mana Imam Al-Albani rahimahullah, ya, mereka menjelaskan bahawa hendaknya mereka mengerjakan ketika mereka ingat, dengan erti kata sekiranya mereka terus melengahkan, ya, mereka akan tergolong di kalangan mereka yang berdosa, ya, walaupun pada awalnya mereka tidak berdosa kerana mereka berkeuzuran, kerana terlupa atau tertidur, tetapi kerana mereka terus melengahkan, mereka sudah seperti orang yang sengaja tak solat sehingga keluar waktu dengan sengaja. Jadi orang yang terus melengahkan sedangkan dia dah ingat, dia seperti, ya, orang yang sengaja tak solat sehingga keluar waktu, ya, maknanya dia dah jatuh dosa, ya. Baik, juga tentang hadis di hadapan kita ni, adanya tentang permasalahan orang yang tak solat, ya, secara sengaja, ya, sehingga, ya, orang yang tak solat secara sengaja sehingga keluar waktu, ya, itu kalau satu waktu. Ataupun orang yang tak solat 2 waktu, 3 waktu, ya, ataupun sampai sehari semalam tak solat, atau 2-3 hari, na'udzubillah, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, na'udzubillah, ataupun mungkin sampai setahun, lebih parah bertahun-tahun tak solat, ya. Apakah mereka, ya, perlu mengqadha solat-solat yang mereka tinggalkan itu, ya, atau solat yang ditinggalkan sehingga keluar waktu, ataupun bagaimana? Di sini pun adanya perbezaan pendapat yang orang kata yang kuatlah, ya, di kalangan para ulama. Ya, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur, bahkan semua keempat-empat mazhab, ya, pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Imam Ahmad, mereka melihat bahawa orang yang sengaja tak solat sehingga keluar waktu wajib qada, ya, mereka wajib qada solat yang mereka tak kerjakan dengan sengaja itu, ya. Dan mereka ini layak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kalau Allah memilih untuk mengampun mereka. Ini pendapat yang pertama. Mereka wajib qada, tapi dalam masa yang sama mereka tetap layak untuk disiksa, ya, kerana lalai dalam mengerjakan solat, ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat sebahagian daripada ulama, ya, ulama salaf dan juga khalaf, ya, dan juga pendapat mazhab Zahiri, dan yang dikuatkan oleh
Imam Ibn Taymiyah dan juga Ibn Al-Qayyim, ya, rahimahumullah, di mana mereka berpendapat bahawa orang yang tak salat sehingga keluar waktu, ya, atau orang yang tak salat beberapa salat, ya, fardu tanpa keuzuran, ya, maknanya mereka tak ada keuzuran, dan insyaAllah kita dah tahu dah keuzuran tu apa. Hanya dua saja, tidur atau terlupa, ya. Mereka tidak boleh nak qada, ya. Mereka tidak boleh dan tidak layak untuk nak qada solat yang mereka tinggalkan itu selama-lamanya. Bahkan kalau mereka qada pun, ya, kalau mereka salat pun, apa yang solat yang mereka telah lalai dalam mengerjakannya dalam waktunya, solat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi mereka ini, mereka wajib bertaubat, ya, dengan taubat yang nasuha, taubat dengan erti kata yang sebenarnya, ya, dan mereka perlu banyak beristighfar di samping mengerjakan solat-solat sunat. Itu yang mampu untuk mereka lakukan, beristighfar dan memperbanyakkan solat sunat. Tapi kalau nak solat, nak qada solat yang ditinggalkan itu sehingga keluar waktu, tak boleh, ya, kerana sudah terkeluar daripada waktunya, ya. Ini pendapat yang kedua, ya. Kalau kita lihat pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, ya, yang mana yang kuat, ya, dalam hal ini, ya. Kalau kita lihat pendapat yang pertama, ini pendapat keempat-empat mazhab, kan, ya. Pendapat yang pertama, mereka berhujah dengan qiyas, ya, qiyas, tahu qiyas, ya, menyamakan antara dua perkara, ya, dua keadaan, ya. Mereka mengatakan bahawa sekiranya orang yang tinggalkan solat, kalau orang yang tertinggal solat kerana tidur ataupun terlupa, ya, mereka tetap wajib mengqada, sedangkan mereka berkeuzuran, ya. Maka untuk mewajibkan ke atas orang yang tidak berkeuzuran, yang lalai dalam mengerjakan solat itu dalam waktunya, itu lebih patut. Ya, saya ulang. Mereka kata kalau orang yang tidur ataupun terlupa, mereka berkeuzuran, ya, mereka tak sengaja, tapi bagi mereka ini tetap syarat, dah kata, kita dah bincang dalam masalah tadi, ya, mereka tetap wajib mengerjakannya ketika mana mereka teringat. Sedangkan mereka berkeuzuran, tapi tetap syarat tak memaafkan. Tak bererti bahawa kalau dia terlupa atau tertidur tak payah nak kerjakan. Tak, syarat tetap mewajibkan ke atas mereka, sedangkan mereka berkeuzuran. Maka mereka kata, ya, pendapat yang pertama, untuk diwajibkan atas orang yang sengaja tak salat dalam waktu, ya, yang lalai, itu lebih patut, ya. Ya, maka itu pendapat yang hujah, pendapat yang pertama, ya, mereka mengkiaskan, ya. Ini dipanggil qiyas aula. Ini dalam masalah usul fiqh lah, ya, qiyas aula. Tahu qiyas aula? Persamaan yang lebih patut. Betul Ustaz Anam? Ada qiyas aula? Qiyas aula, ya, qiyas yang lebih diutamakan, macam tu, ya. Apa qiyas aula? Saya bagi contohlah, ya, dalam Al-Quran, ya, fala taqul lahuma uffin. Ini dalam hubungan anak dengan mak bapak. Allah kata apa? Maka janganlah kamu berkata kepada keduanya uff. Jangan kita kata uff kat mak bapak kita, ya, wala tanharhuma, dan jangan nak mengherdik mak bapak. Syarat melarang apa? Perkataan uff. Datang seorang anak ni, dia nak pandai sikit, dia kata syarat melarang uff je. Kalau aku lempang je mak bapak aku, tak apa. Betul tak pendalilan dia, penghujahan dia?
Dia kata apa? Kenapa ni? Awak something sangat? Syarat kata jangan kata uff je. Syarat tak larang saya pukul. Betul tak pendalilan dia? Kita kata batil. Ya. Syarat apabila mengatakan uff tak boleh. Sedangkan kalau kita bandingkan antara uff dengan pukul, mana yang lebih berat? Jelas pukul lebih berat. Maka pukulan itu jauh lebih dilarang berbanding dengan uff. Maka kalau uff yang perkataan yang sangat mudah diucap oleh mulut je pun dilarang, kalau memukul lagilah dilarang. Ini dipanggil qiyas aula. Apa? InsyaAllah dah faham. Jadi nak kata apa ni? Qiyas yang lebih patut. Lebih kurang lah. Ya, yang penting faham. Ya. Maka mereka berhujah macam tu. Ya. Mereka kata kalau orang yang berkeuzuran pun kena qada. Kalau orang yang lalai, yang tak ada keuzuran, lagilah kena qada. Ya, itu ya penghujahan mereka. Tetapi pendapat jumhur, ya, pendapat yang pertama ini disanggah oleh pendapat yang kedua, di mana mereka mengatakan bahawa orang yang lalai tak solat sehingga keluar waktu, mereka ya jelas tidak ada keuzuran, ya, kerana mereka sengaja, ya. Makanya mereka tak boleh nak mengerjakan, tidak ada istilah qada bagi mereka, ya. Ini kerana ini hujah mereka. Mereka kata yang pertama, kerana ibadah solat, ya, solat fardu secara khasnya adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya, ya, seperti mana firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat, ya, menjadi kewajipan ke atas orang yang beriman, ya, yang telah ditetapkan waktunya, ya, surah An-Nisa ayat ke-103, yang telah ditetapkan waktunya. Jadi setiap solat fardu tu ada waktu yang telah ditetapkan. Maka seperti mana orang tu tak boleh nak puasa Ramadan di luar Ramadan tanpa keuzuran, seperti mana orang tu sama sekali tak boleh nak mengerjakan haji di luar hari-hari haji, kerana ibadah-ibadah ni telah ditetapkan waktunya. Maka begitulah dengan solat yang telah ditetapkan waktunya, ya. Dan orang yang sengaja, ini dalil yang kedua, orang yang sengaja lalai mengerjakan solat dalam waktu sehingga terkeluar waktu, ya, dan dia mengerjakan solat itu dengan sengaja di luar waktunya, ya, dia sengaja, kan, dia cerita sengaja ni daripada mula sampai akhir dia semua sengaja ni, ya, dia sengaja. Tak apa, nanti boleh qada. Ini masalah ada persepsi qada. Tengah meeting ke apa, tak apa, nanti boleh qada, ada qada, boleh qada, ya, nanti niat je qada. Usalli salat adh-dhuhri qadaan, habis cerita, ya. Jangan kata adaan. Kalau adaan tak boleh lah, ya, dah keluar waktu. Jadi tukar je niat, usalli salat adh-dhuhri qadaan 4 rakaat imaman atau makmuman lillahi ta'ala, ya, imam lagi. Parahlah. Jadi ini persepsi, ya. Jadi orang seperti ini, mereka sengaja mengerjakan solat itu di luar waktunya, maka mereka telah menukar ibadah itu, ya, dengan dikerjakan pada luar waktunya. Maka mereka ini daripada satu sudut, mereka telah mengada-adakan suatu ibadah yang baru, ya. Kalau solat zuhur dikerjakan pada waktu maghrib, contoh, ini mengada-adakan ibadah yang baru, kan? Dia sama istilahnya dengan bid'ah, ya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak menepati cara kami, maka ia adalah tertolak. Nabi kata tertolak, maknanya tidak boleh diterima, ya. Dan mereka, dalil yang ketiga, mereka mengatakan seperti mana kamu kata, kita lihat tengok macam mana para ulama berhujah, ya. Mereka jawab balik kat pendapat yang pertama, pendapat jumhur ni, majoriti keempat-empat mazhab. Mereka kata seperti mana kamu setuju kalau orang itu sengaja solat sebelum waktu, solatnya terbatal, tidak diterima, kan? Orang tu sengaja nak solat sebelum waktu,
Nanti ada meeting lah, lepas zuhur ada meeting. Tak apa, kita solat sebelum zuhur. Sengaja. Ulama semua sepakat tak boleh. Maka mereka kata, apa beza sebelum dan selepas? Kalau sudah sengaja, tak boleh, ya. Maka ini adalah satu sanggahan ke atas pendapat yang pertama, ya. Dan mereka menjawab, dalil yang keempat, mereka menjawab, ya, pendalilan pendapat yang pertama, di mana mereka mengkiaskan, ya, orang yang berkeuzuran, yang tidur dan terlupa tadi, dengan orang yang tidak berkeuzuran atas alasan qiyas aula tadi, qiyas yang lebih patut. Mereka membalas qiyas tu dengan mengatakan bahawa ini adalah qiyas, ambil ini satu kaedah lagi, ini qiyas ma'al fariq, ya, qiyas ma'al fariq. Pendapat pertama mengatakan itu qiyas aula, tetapi pendapat kedua membalas balik mengatakan bahawa itu bukan qiyas aula, tetapi ia adalah qiyas ma'al fariq. Apa artinya qiyas ma'al fariq? Qiyas atau menyamakan antara dua perkara yang bercanggahan, ya. Ini bercanggah, tak sama, macam mana boleh disamakan, ya. Orang yang berkeuzuran lain dengan orang yang tak berkeuzuran. Masakan kedua-duanya mengambil hukum yang sama, ini kena qada, ini pun kena qada. Sedangkan ini berkeuzuran, ini tak berkeuzuran. Maka tak boleh dikias antara orang yang berkeuzuran dan orang yang tak ada keuzuran. Tak boleh disamakan. Ia adalah dua keadaan yang bercanggah sama sekali, ya. Jadi qiyas, pendapat yang pertama itu adalah qiyas yang bercanggahan, ya, qiyas antara dua perkara yang bercanggahan, ya. Dan yang kelima, mereka mengatakan Nabi SAW apabila menyebutkan, seperti mana dalam hadis di hadapan kita, barang siapa lupa, afwan, kita terlepas pandang, tengok terjemahan tu, ya, hadis 119. Barang siapa, afwan, ni riwayat yang kedua, ya, dalam riwayat Imam Muslim, ya. Kita lihat riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim. Barang siapa lupa mengerjakan solat atau tertidur, ya. Mereka mengatakan bahawa Nabi, ya, mewajibkan qada itu atas dua orang ini sahaja, ya. Orang yang lupa, atau orang yang tertidur, dan orang yang lupa dan orang yang tertidur sahaja, ya. Ya, Nabi menyebutkan dua orang ni sahaja, ya. Maka mafhumnya apa? Ya, apabila Nabi menyebutkan dua orang ni, dua kategori ni, ya, barang siapa yang lupa mengerjakan solat atau tertidur, apabila Nabi menyebutkan dua orang ni, mafhumnya apa? Lafaznya itu dua orang yang lupa atau tertidur, itu lafaznya. Mafhumnya apa? Ya, atau dipanggil mafhumul mukhalafah. Ini satu lagi kaedah usul fiqh. Banyak juga kaedah. Tak apa, minta maaf. Berat sangat ke? Tak apalah, ada faedah, ya. Sikit-sikit lah, sikit-sikit. Ya. Bila lagi uji minda sikit, ya. Mafhumul mukhalafah, ya. Maksud sebaliknya, ya. Bila orang kata Ali tidak ada di rumah, ini contoh, Ali tidak ada di rumah, mafhumul mukhalafahnya apa? Maksud sebaliknya apa? Ali di luar rumah, ya. Maka kalau kita lihat hadis ni, Nabi kata, ya, barang siapa yang lupa atau tertidur, itu lafaznya. Maksud sebaliknya apa? Dua orang ni sahaja. Selain daripada itu, ya, dia tak boleh, penebusnya bukan mengerjakan solat ketika dia teringat, ya. Penebusnya adalah mengerjakan solat ketika dia ingat hanya bagi orang yang lupa dan tertidur sahaja. Maksud sebaliknya adalah selain daripada itu tak ada.
penebusnya. Kalau dia terlepas. Ya. Kerana mereka kata kalau tak kira orang tu lupa atau tertidur atau sengaja, semua kena qada. Buat apa Nabi kata barang siapa yang lupa dan tertidur? Kalau kesudahannya semua kena qada. Buat apa Nabi sebut dua orang ni? Kalau akhirnya natijahnya semua kena qada. Tak kira kau lupa kan, kau tertidur ke, termakan ke, apa ke, kan? Itu mafhumul mukhalafah, ya. Dan akhirnya dalil yang keenam, mereka mengatakan, ini pendapat yang kedua, mereka mengatakan apabila kita menghukum ke atas orang yang lalai mengerjakan solat dalam waktunya sehingga terkeluar ya waktu, dengan mereka tidak boleh nak mengqada, ini sebenarnya agaknya adalah rahsia kenapa ada perselisihan. Mereka kata apabila kita kata mereka tidak boleh qada, itu bukan satu bonus, itu bukan satu layanan istimewa ke atas orang yang lalai ni. Oh, kau tak payah salat. Orang yang sengaja ni, dia tak boleh kata oh alhamdulillah. Dia tak boleh nak kata macam tu. Kalau kita tengok pendapat yang pertama, seolah-olah mereka ada persepsi macam tu. Itu yang dia orang kata, kalau orang yang berkeuzuran kita kena kata wajib, kalau orang tak ada keuzuran lagilah kena. Sebab mereka melihat kalau orang yang tak ada keuzuran kita bagi dia kita bagi dia pelepasan tak payah solat, seolah-olah itu satu keistimewaan. Jadi pendapat yang kedua balik itu bukan satu keistimewaan, itu bukan satu kelebihan buat mereka. Apabila dilepaskan mereka dengan kata engkau tak perlu nak qada, itu bukan satu kebanggaan, tetapi sebenarnya itu adalah satu ancaman. Ya. Itu adalah sebagai satu hukuman ke atas mereka, dengan mengatakan bahawa habislah kau dah habis, kau terlepas je waktu, kau dah terlepas gerabak kereta api tu, kau dah terlepas dah. You are not on the train untuk nak sampai ke destinasi keredaan Allah. Engkau dah terlepas. Maka seperti mana orang yang terlepas kereta api, dia takkan kata alhamdulillah, kan? Maka begitu orang. Ini adalah satu hukuman dan ancaman, ya. Baik, jadi insya-Allah pendapat yang rajih dalam hal ini adalah orang yang lalai mengerjakan solat sehingga terkeluar waktunya, mereka tidak ada istilah qada buat mereka, sebaliknya mereka perlu bertaubat atas perbuatan mereka, lalai mengerjakan solat itu, sama tak kira satu solat, dua solat, bahkan kalau lebih daripada itu pun sekalipun, tidak ada istilah qada, sebaliknya mereka perlu bertaubat dan banyakkan istighfar, di samping memperbanyakkan amalan soleh, dan termasuklah dalam amalan soleh itu apa? Adalah mengerjakan solat-solat sunat, solat-solat sunat maknanya solat-solat sunat mutlak, kerana dengan harapan moga-moga dengan mengerjakan solat-solat sunat ni ia akan dapat menampung solat-solat fardu yang mereka telah lalai dalam mengerjakannya, Jadi tidak ada istilah sebenarnya lah, dalam pendapat yang rajah tidak ada istilah bila orang tu nak taubat daripada tak mengerjakan solat. Tidak ada istilah dia nak buka kalender, dia nak buka kalkulator, dia nak kira berapa solat yang dia terlepas. Dia kalau sehari semalam itu nak kira senang, tapi kalau dah sampai berbulan-bulan, nauzubillah, bertahun-tahun, jenuh. Tapi memang ia adalah satu ancaman besar buat orang yang tidak mengerjakan solat fardu. Ini adalah satu dosa yang besar, bahkan dikhawatiri bahawa mereka akan sampai tergelincir iman, dan jatuh di dalam kekufuran waliyadzubillah. Baik, satu lagi permasalahan yang terakhir dalam hal ini adalah apabila orang itu, ini bagi orang yang berkeuzuran,
Apabila dia nak mengqada solat, kalau sekiranya solat itu lebih daripada satu, maknanya dua solat dia sampai terlepas, tertidur sehingga tertinggal zuhur dan asar, tertidur sehingga tertinggal maghrib dan isyak. Apabila dia nak qada, bagaimana susunan tertib solat fardu yang ingin dikerjakannya, ya, yang mana dia mendahulukan, ya. Adakah dia mendahulukan yang paling hampir, ya, maknanya kalau dia terlepas maghrib dan isyak, maknanya dia solat isyak dulu baru maghrib, ataupun dia solat ikut tertib, ya. Jawapannya adalah, ini pun ada perselisihan, walaupun kita kata yang rajihnya adalah ikut tertib, ya, kerana solat fardu ni, ya, telah diwajibkan dengan tertib, ya. Maka apabila dia nak kerjakan, hendaklah di solat dengan ikut tertibnya, ya. Maka zuhur sebelum asar, ya, asar sebelum maghrib, maghrib sebelum isyak, ikut tertib. Seperti mana kalau orang tu nak jamak solat ketika dia bermusafir, ya, atau apabila ada keperluan ketika bermukim. Kalau dia nak jamak solat tu, ya, dua solat, zuhur dan asar, maghrib dan isyak, ini jamak takhir lah, ya. Dia nak solat zuhur di waktu asar atau maghrib di waktu isyak, ya, maka dia solat ikut tertib, ya. Jadi solat zuhur dulu baru asar, ya, maghrib dulu baru isyak, ya. Baik, boleh ambil satu hadis lagi? Boleh, okay, hadis 120, ya, menceritakan tentang keadaan Muaz bin Jabal, ya. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar, ya. Bahkan dia seorang pendakwah, ya, yang diutus untuk, ya, menyampaikan risalah Islam ke negara Yaman, ya, diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya adalah Muaz bin Jabal, ya, dia mengerjakan solat isyak bersama dengan Rasulullah, ya. Dan setelah dia solat isyak dengan Nabi, dia pulang ke kampung halaman dia yang mafhumnya terletak di luar bandar Madinah, di persisir bandar Madinah, di kampung-kampung di, ya, di luar batasan bandar Madinah. Apabila dia pulang ke kampung halaman dia, dia mengenangkan dia imam masjid kaum dia, kampung dia, maka dia solat isyak itu sekali lagi, ya, sebagai imam dengan penduduk kampung di belakang, ya, sebagai makmum, ya. Hadis yang ke-120 ni sebenarnya dia ada permasalahan yang berkaitan, iaitu tentang kebolehan orang solat sunat mengimamkan orang solat fardu. Itu permasalahan yang berkaitan tentang hadis Muaz bin Jabal ni. Orang solat sunat, ya, mengimamkan orang solat fardu. Apa kaitannya, ya? Kaitannya adalah apabila Muaz bin Jabal dia solat isyak buat pertama kalinya dengan Rasulullah, ya. Siapa imam? Rasulullah imam, Muaz makmum. Baik, Muaz bin Jabal apabila dia solat isyak buat kali pertama tu, dia solat isyak tu fardu ke sunat? Buat pertama kalinya itulah fardu. Itu kewajipan fardu isyaknya, ya, pada kali pertama itu. Maka sejurus selepas dia selesai solat dengan Rasulullah, solat isyak tu, kewajipan fardu isyak tu sudah terangkat, ya. Jadi apabila dia pulang ke kampung halaman dia, dan dia mengerjakan solat isyak tu sekali lagi, i'adah. InsyaAllah kita dah sebut cerita sebelum ni. Solat tu ada 3 kategori. Dalam waktu, ya, adaan, qadaan dan i'adatan, ya. Dalam waktu tunai, qada dan ulangan. Jadi Muaz bin Jabal apabila dia ulang solat isyak tu kali kedua, dia solat fardu sekali lagi ke? Dia mensolat tu sebagai solat fardu ke bagaimana? Ya. Masakan kita boleh mengerjakan solat fardu dengan niat fardu, jangan lupa niat dia yang menjadi perbezaan.
ya, solatnya sama dengan niat solat fardu 2 kali, itu sudah termasuk dalam kategori melampau, ya. Maka ini menjadi satu bid'ah, satu benda yang tertolak, ya. Maka masakan Muaz meniatkan wajib, maka tidak lain dan tidak bukan dia meniatkan sunat. Tetapi permasalahannya adalah Muaz jadi imam. Dia imam dengan mengerjakan solat isyak dengan niat solat sunat, ya, kerana kewajipan isyaknya sudah tertunai, telah terangkat. Jadi dia niatkan sunat, solat sunat, itu solat sunat yang dikerjakan tu, ya. Tetapi jemaah di belakang mengerjakan solat isyak pertama kalinya, maka mereka, ya, solat fardu. Bagaimana, ya, boleh atau tidak, itu permasalahannya, ya. Maka ada 2 pendapat juga, ya, dalam hal ni, ya. Pendapat yang pertama mazhab Hanafi, ya, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan pendapat yang masyhur daripada Imam Ahmad, ya, di mana mereka mengatakan tidak boleh, ya, tidak sah seorang yang salat sunat mengimamkan makmum yang salat fardu. Tak sah macam tu, ya. Maka sekan orang yang salat sunat mengimamkan orang yang salat fardu. Mereka kata kenapa tak sah? Kerana orang yang imam yang salat sunat, niat dia kecil, niat dia bawah berbanding dengan orang yang niat salat fardu. Niat salat fardu, niat yang wajib, dia lebih atas. Maka masakan imam dengan niat yang lebih rendah, dia jadi imam. Dia kalau sebaliknya, mereka terima. Kalau imam tu niat fardu, jemaah niat sunat, itu tak ada masalah, sebab imam tu lebih tinggi, niat dia fardu. Tapi kalau imam niat dia rendah daripada makmum yang niat dia wajib, ya, mereka kata tak sah, ya. Lalu mereka berhujah dengan hadis yang insya-Allah kita dah baca sebelum ni, hadis 80, hadis nombor 80 sebelum ni, iaitu Nabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kamu menyelisihinya. Maka mereka kata, pendapat yang pertama, apabila kalau imam niat sunat, makmum belakang niat fardu, itu jelas perselisihan antara makmum dengan imam. Sedangkan kita dilarang daripada menyelisihi imam. Boleh ikut ke dah penat? Lepas ni saya tanya tu, ni nak ikut, tengok boleh faham ke tak. Lihat pendalilan, ya, pendalilan pendapat yang pertama, ya. Mereka kata wujudnya perselisihan antara imam dan makmum daripada sudut niat, dan hal ini tak boleh, kerana imam dijadikan untuk diikuti. Maknanya kalau imam niat sunat, belakang pun jemaah makmum pun kena niat sunat, kena sama. Tapi kalau makmum niat fardu, imam niat sunat, itu dah urut percanggahan yang tak boleh diserasikan. Masakan yang fardu nak diserasikan dengan sunat, nak turun ke bawah, nak rendahkan, tak boleh, ya. Baik, berbeza dengan pendapat yang kedua, pendapat mazhab Syafi'i, dan satu daripada riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad bila sebut tentang pendapat dia, ada banyak kadang-kadang percanggahan, ya, daripada segi riwayat, ya. Ini Imam Ahmad secara khasnya, ya. Kadang-kadang dalam satu masalah tu ada beberapa riwayat daripada Imam Ahmad. Kadang-kadang 2 pendapat tu ada pendapat dia. Seperti mana dalam hal ni, ya. Pendapat pertama ada masyhur daripada pendapat Imam Ahmad. Tapi ada juga pendapat Ahmad dalam pendapat yang kedua juga, ya. Di mana, ya, mazhab Syafi'i dan riwayat daripada Imam Ahmad, dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, di mana mereka mengatakan dibolehkan sah salat orang yang imam yang salat sunat
mengimamkan jemaah yang solat fardu. Boleh, tidak ada masalah. Sah solat makmum di belakang tu, ya. Ini semua tengah cerita tentang sah solat makmum ke tak. Itu je. Imam dia sentiasa tak ada masalah, ya, sebab dia di depan. Dia niat fardu ke dia niat sunat, dia solat dia sah. Yang masalahnya adalah makmum dekat belakang ni. Ni orang nak ikut imam yang niat solat sunat ni, ya. Jadi pendapat yang kedua kata sah, tak ada masalah. Perbezaan niat tu tak ada masalah, ya. Hujah mereka adalah hadis 120 di hadapan kita tentang kisah Muadz bin Jabal, ya, di mana dia solat isyak tu 2 kali. Yang pertama dengan Rasulullah, dan yang kedua sebagai imam apabila dia pulang ke kampung. Ya, jadi jelas apabila dia pulang ke kampung, dia solat isyak tu kali kedua tu, itu dengan niat solat sunat, ya, dengan niat solat sunat, bukan dengan niat untuk solat isyak. Ya, solat isyak adalah solat fardu. Jadi Muadz dia solat kali kedua dengan niat solat sunat. Berbeza dengan makmum di belakang, mereka niat solat fardu, ya. Baik. Ini soalan pemahaman dia. Boleh faham? InsyaAllah permasalahan tu. Baik, ingat tak pendalilan pendapat yang pertama? Mereka berhujah dengan sabda hadis Nabi, ya, sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kamu menyelisihinya. Itu dalil pendapat yang pertama. Dalil pendapat yang kedua adalah apa? Kisah Muadz bin Jabal. Baik, ini satu aspek dalam pentarjihan, yang mana kadang-kadang kalau kita tengok banyak kadang-kadang ada pertukaran pendapat, ya. Aspek ni kadang-kadang seolah-olah terlepas pandang atau buat tak pandang. Kadang-kadang ada banyak yang buat tak pandang juga. Bila kita nak memilih satu pendapat, kalau kita memilih satu pendapat dan kita nak mendokongnya, tak cukup dengan kita membawa dalil kita saja, ya. Peringkat yang kedua kena buat apa? Kena bantah, kena jawab dalil hujah pendapat yang lawan, kan? Biasa kadang-kadang ke mana-mana lah, ini tak kira lah urusan dunia ke, urusan remeh ke, urusan negara ke, benda ni banyak berlaku. Ada 2 pendapat atau lebih, masing-masing bawa hujah. Contoh, bila kita kata kereta lah, kereta mana bagus? Kereta A ke kereta B? Tak payahlah sebut model. Jadi orang yang bawa kereta A, kata, kereta aku bagus. Ini kelebihan ke? Ini kelebihan dia. Dan orang B pula kata, kereta aku lagi bagus. Ini kelebihan-kelebihan dia. Datang orang ketiga, dia nak buat penilaian, yang mana bagus, ya. Dia tak cukup nak ambil kereta A lagi bagus sebab dalil dia gini. Dia tak boleh nak berhujah dengan dalil pendapat orang A tu je, selagi mana dia tak jawab lagi hujah yang dibawa oleh kereta B. Kenapa kereta B ni tak bagus? Dia kena jawab. Lagi-lagi dalam masalah agama. Dalam agama itu memang kaedah, ya. Kalau dia tak jawab, maknanya dia telah mentarjih tanpa pentarjih. Dia telah mentarjih, dia telah menguatkan satu pendapat tanpa penguat. Kenapa awak pilih pendapat yang pertama? Takkan dengan dalil dia saja. Pendapat yang kedua ada dalil juga. Masing-masing ada dalil, ya. Ini kita tengah cerita tentang ulama'. Kita bukan tengah cerita orang di tepi jalan. Ini pendapat ulama'. Kita tak boleh nak menolaknya dengan begitu saja. Kita kena jawab dengan ilmiah lah, ya. Baik, macam nak jawab? Yang mula sekali kita nak tarjih yang mana? Yang mana lebih kuat? Ya. Boleh atau tidak imam dengan niat solat sunat, jemaah kat belakang dengan niat solat fardu? Boleh atau tidak? Ya. Kalau tak boleh, maknanya kita pilih pendapat yang pertama, kena jawab hadis Muadz. Okey. Kalau pilih pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, kena jawab hadis Bukhari Muslim tadi.
Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Boleh faham? Baik. Cepat. We don't have all night. Ada jawapan? Abu Huzaifah. Hadis yang pertama telah menjawab hadis yang kedua. Okey. Yang mana yang rajih sekarang ni? Yang pertama tadi. Tak sekejap. Yang rajih mana? Yang kedua. Kedua, okey. Kenapa? Dia menjadikan syarat imam jika tidak mu'az jadi imam. Dia yang menjadikan imam jika tidak terpakai dalam Mu'az bin Jabal. Perbuatan dia menjadi imam tu menguatkan. Mereka jangan lupa, ini petunjuk dalil dia. Pendapat yang pertama, mereka berhujah dengan hadis tu dalam satu rangkap. Fala takhtalifu alaih, maka jangan kamu menyelisihinya. Jadi mereka berkata kalau imam niat sunat, makmum niat fardu, itu dah perselisihan dan ini dilarang. Jawab. Oh, tak ada. Abu Huzaifah, Larangan tu menyelisihi zahir perbuatan. Barakallahu fiik, ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kamu menyelisihinya. Perkataan larangan janganlah kamu menyelisihinya, yang dimaksudkan dengan jangan kamu menyelisihinya di sini adalah merujuk kepada perbuatan zahir. Perbuatan zahir salat. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk. Jangan kamu selisihi imam dalam pergerakan dia, pergerakan solat itu, ya. Buktinya adalah apa? Tambah lagi, bagilah bonus sikit, iaitu penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas hadis tu. Fa idza kabbara fakabbiru, sekiranya imam bertakbir maka kamu takbir, ya. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila imam rukuk baru kamu rukuk. Wa idza rafa'a farfa'u, dan apabila dia bangkit i'tidal baru kamu bangkit. Wa idza sajada fasjudu, ya. Wa idza shalla qa'idan, dan kalau imam solat duduk maka solatlah kamu duduk semua kamu, ya. Dalam perbuatan zahir, pergerakan. Dan sama sekali hadis itu tidak merujuk kepada ucapan, apatah lagi niat. Maka kita tak boleh nak, jangan kita menyelisihi imam dalam ucapan. Maka kita tunggu dulu bila nak tengah rukuk, agak-agak dia dah tasbih subhana rabbiyal azim, kita bagi dia chance sikit, baru kita sebut. Adakah itu maksudnya? Tak ada siapa kata macam tu. Boleh faham? Ya. Maka bacaan tidak ada masalah, ya. Kerana memang itu tidak dimaksudkan, itu tidak ada halangan, ya. Mungkin makmum membacanya lebih kuat, lebih laju, ya, yang mana akan mendahului imam, itu tidak ada masalah dalam bacaan zikir, ya, dalam bacaan tasyahud. Contoh, kadang-kadang kita dah habis tasyahud, imam tak habis lagi. Adakah itu dianggap satu perselisihan? Kita pun dah tunggu dah bila nak salam ni, bila nak salam. Adakah dianggap satu perselisihan? Kita dah cepat habis tasyahud, kita dah baca doa-doa semua dah, imam asyhadu alla ilaha. Adakah dianggap satu perselisihan? Nampak? Jadi dia tidak merujuk kepada ucapan, apatah lagi niat, ya. Maka dalam masalah niat, hadis Mu'az bin Jabal menjadi satu rujukan, satu pencerahan buat kita, menunjukkan bahawa tidak ada halangan untuk kalau adanya perbezaan niat antara imam dengan makmum. Bahkan dijawab balik kepada pendapat yang pertama, kalau kamu membenarkan imam solat dengan niat fardu, makmum di belakang dengan solat niat sunat, kamu benarkan, sedangkan ada perselisihan, maka sepatutnya sebaliknya pun tak ada masalah, kamu benarkan juga. Kerana kalau sebaliknya, pendapat pertama kata boleh. Kalau niat solat imam niat solat fardu, makmum kat belakang niat solat sunat, tak ada masalah. Pendapat pertama kata pun. Pendapat kedua lagi lah kata tak masalah, ya. Jadi pendapat pertama kata kalau begitu, kalau imam niat solat fardu, makmum niat solat sunat, itu tak ada masalah. Tapi kalau imam solat sunat, makmum solat fardu, itu masalah. Pendapat yang kedua menjawab balik, kenapa macam tu? Sedangkan dalam kedua-dua keadaan adanya perselisihan berdasarkan hadis yang kamu jadikan sebagai hujah. Maka kenapa kamu
bias. Ya. Sini kata boleh, sini kata tak boleh. Kenapa macam tu? Sedangkan hadisnya sama. Ya. Maka rajahnya, kesimpulannya adalah perbezaan niat antara imam dan makmum tidak ada halangan. Andaikan ni imam itu solat rawatib sekalipun, ya, ataupun andaikan kita masuk dalam solat ini, boleh kita jadikan sebagai panduan, yang mana sebabnya mengenangkan keadaan masyarakat kita, ya. Mereka mengatakan bahawa mereka bermazhab Syafi'i, tapi mereka tidak beramal dengan mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i adalah apa? Pendapat yang kedua, yang mengatakan bahawa perbezaan niat antara imam dan makmum tak ada masalah. Jadi kenapa apabila kadang-kadang kita masuk RNA, pergi kat RNA ke mana, kat surau, kat mana-mana, kat pejabat ke, kat pusat membeli belah, bila ada imam, mereka, bila ada orang tengah solat kat depan, mereka tanya, dia solat apa? Imam solat apa? Solat apa? Qasar ke? Tamam ke? So itu semua niat kan? Sedangkan ini semua tak ada masalah, kan? Mengikut mazhab yang kamu aniti pun, ya. Maka kita kata dalam mazhab yang rajih pun, iaitu pendapat yang kedua, memang tidak ada halangan, ya. Wujudnya perbezaan niat antara imam dan makmum tidak ada halangan, ya. Bahkan kita ambil kadang-kadang sebenarnya kita telah beramal dengan pendapat yang kedua, walaupun kita sebenarnya berpendapat dengan pendapat yang kedua, yang pertama, secara tidak sengaja pun. Kadang-kala dalam masalah solat hari raya, contoh, memang wujud perselisihan di antara para ulama tentang hukum solat hari raya itu, antara wajib dengan sunat. Solat Jumaat, wujudnya perselisihan tentang solat Jumaat itu sendiri. Apa hukumnya? Fardu kifayah ke fardu? Ya, fardu ain. Bukankah itu wujudnya perbezaan niat? Ya. Dia asalnya, kalau andaikan imam itu memilih antara satu pendapat yang berbeza dengan pendapat kita, tapi kita mendapati bahawa hal ini tidak timbul, ya, dalam satu solat itu tidak timbul. Mereka melihat bahawa asalkan mereka solat yang sama, tidak ada masalah. Sedangkan kita mengatakan ada wujud perbezaan niat. Barangkali imam itu melihat bahawa solat Jumaat itu adalah fardu kifayah. Barangkali dia melihat bahawa solat hari raya itu sunat muakkad je. Sedangkan kamu sebagai makmum, kamu melihat bahawa solat hari raya itu adalah wajib. Itu sudah wujud perbezaan niat. Tetapi mengapa hal ini tidak dibangkitkan? Ya, maka wujudnya tidak keseragaman dalam mereka beramal dengan pendapat mereka. Maka akhirnya kita mengatakan alhamdulillah, ya, dalam hal ini pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua, iaitu perbezaan niat antara imam dan makmum tidak menjadi penghalang, ya, untuk makmum itu berjemaah di belakang imam itu. Baik, saya ingat kita pun sudah, ya, mengambil masa. Kalau ada sebarang pertanyaan sebelum kita mengakhiri kuliah. Jadi Nabi Gawani ni dia kira solat ni, dia imam ni, dia bacaan dia secara jahat, maknanya kuat lah, dia kuat kan? Ya, secara kuat. Apa tu solat sunat lah. Ya, kerana dia meraihkan kedudukannya, ya. Kerana dia mengulang balik solat isyak tu, tetapi dengan niat sunat, ya. Dia tetap solat isyak, ya, kerana itu dia solat 4 rakaat, ya, mengikut keadaan solat isyak tu, ya. Maka tentulah dengan menguatkan suara semua, ya, kerana dia sedang mengerjakan solat isyak tu sendiri, tetapi dengan niat sunat, ya, dengan niat ulangan. Sunat apa? Ya, dia mengerjakan solat isyak, jangan keliru. Dia mengerjakan solat isyak tetapi dengan niat, ya. Niat itu yang menjadi perbezaan, itu yang menjadi perbincangan pun, ya. Dengan niat solat isyak, solat isyak dengan niat sunat, ya.
Boleh insya-Allah. Kalau dia memang solat sunat yang lain lah, solat sunat apa tu. Contoh? Contoh dia tengah solat qobliyah ke Okey. atau solat mutlak apa tu. Okey. Dan makmum datang untuk minta dia jadi imam. Dalam keadaan itu dia solat apa yang dia tengah solat, ya. Dia contoh, dia tengah solat tahiyat masjid, ya. Lalu ada makmum di belakang, ini contoh, ya. Lalu ada makmum di belakang menyangka bahawa dia sedang solat fardu tu, ya. Ini mungkin berlaku di RNR atau di mana-manalah, ya. Maka kalau tahiyat masjid atau sunat wudu atau rawatib ke apa, tidak dikuatkan suara, ya. Tapi makmum di belakang, ya, dengan niat fardu, ya. Maka bagaimana? Imam tetap dengan niat dia, ya. Dan makmum dengan niat dia, tidak ada masalah, ya. Maka imam dia tak boleh nak meraihkan makmum. Kalau kasihan dia tengah diingat aku solat subuh, maka dia pun kuatkan suara dia. Tidak ada keperluan macam tu pun. Bahkan kalau dibuat macam tu, itu adalah satu, dia telah imam itu telah merosakkan solat dia, ya. Masakan dia boleh mulakan dengan satu niat, di pertengahan ditukar niat? Tak boleh, ya. Ustaz, kalau ada seorang musafir ni dia jamak takhir isyak kan, jadi dia lakukan, tapi bermakmum dengan imam yang melakukan solat isyak. Jadi dia solat maghrib dulu lah kan. Kemudian bila rakaat ketiga tu dia bagi salam, ataupun dia kena bagi salam, dia boleh kejar ambil satu rakaat. Itu yang terbaik lah, ya. Itu yang terbaik, ya. Dan itu bukan dianggap satu perbuatan menyelisihi imam, ya. Tetapi lebih kepada kita suruh dibuat macam tu kerana atas dasar keterpaksaan, kerana memang solat maghrib 3 rakaat, masakan dia boleh menyambung sampai rakaat keempat, ya. Walaupun ada yang pendapat dalam situasi itu ada dua keadaan, ada dua pendapat. Ada pendapat kata kalau pada rakaat yang ketiga tu dia makmum tu dengan niat maghrib, imam di depan dengan niat isyak, ya. Maka pada rakaat yang ketiga tu imam akan naik ke rakaat keempat. Makmum tu pula dia tengah solat maghrib, dia duduk, ya. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia boleh duduk dan dia baca tasyahud, ya. Dan sehingga ke akhirnya, sehingga salam tu dia berhenti dan dia tunggu. Dia tunggu imam selesai rakaat keempat dan duduk, dan dia salam sama-sama, ya, supaya dia sama balik dengan imam dengan salam, ya. Itu cara yang pertama, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Dia duduk, dia baca tasyahud dan memberi salam, dan dia kejar imam pada rakaat yang keempat itu, maka dia menjadi rakaatnya yang pertama untuk solat isyak si makmum itulah. Maka antara dua keadaan tu kita melihat bahawa yang kedua lebih baik, ya. Dia akan dapat dua solat bersama dengan imam, ya, maghrib dan isyak. Bagaimana pula kalau zuhur dan asar dibuat kasar, berimamkan imam yang sembahyang tamam, zuhur, okey, dia jamak awal ke, okey, jamak dan kasar awal, okey. jadi boleh tak dia berhenti masa imam? Oh, tak boleh. Dalam masalah qasar salat, ya, kalau sekiranya imam itu solat tamam, ini mengenangkan ada sunnahnya yang secara jelas, ya. Kalau imam tu solat tamam, makmum di belakang kena solat tamam walaupun dia musafir. Asalnya dia wajib qasar, tetapi mengenangkan imam solat tamam, dalam keadaan ini secara khasnya dia kena solat tamam. Ini sunnahnya yang jelas dalam hal ini, ya, seperti mana dalam asar Ibnu Abbas, ya, di mana dalam satu peristiwa Ibnu Abbas, ya, apabila dia pergi ke Mekah, ya, untuk mengerjakan umrah ataupun haji, dia dan ini selepas kewafatan Rasulullah. Apabila dia solat di Mekah,
sebagai makmum di belakang imam ratib di Mekah tu, dia solat tamam. Dan apabila dia keluar daripada Mekah untuk pulang ke kampung halaman di luar Mekah, ya, dia qasar balik. Maka apabila ditanyakan kepada dia, maka dia menjelaskan bahawa itulah dia sunnahnya. Ya. Apa dia sunnahnya? Iaitu kalau musafir tu solat di belakang imam yang mukim, yang solat tamam, maka dia kena solat tamam. Ya. Bagaimana kalau sebaliknya, bagaimana kalau orang mukim solat di belakang imam yang musafir? Ini jangan kita buat kias pula. Ya, orang mukim tu pun kasar. Tak. Ya. Tidak. Dia ikut imam tu kasar, ikut imam yang kasar tu, tetapi apabila imam tu salam, dia kena tambah. Ya, itu caranya. Itulah sunnahnya. Sebagaimana sabit daripada peristiwa ini hadisnya jelas, ya. Apabila Nabi mengimamkan satu solat fardu tu, ya, dia memberi salam pada rakaat yang kedua dan dia menoleh ke belakang dan memaklumkan kepada orang jemaah yang mukim, ya, dia mengatakan atimmu fa inna qaumu safrin, sempurnakan solat kamu kerana sesungguhnya kami bermusafir. Ya. Yang jamak yang kedua tu kita kasarkan. Sekali lagi. Kalau kita jamak, yang pertama ikut 4 dan yang kedua yang kedua qasarlah, ya. Kalau jemaah kita je, ya, qasarlah, ya, itu tidak ada masalah. Ada tak imam solat fardu, makmum solat sunat? Imam solat fardu, makmum solat sunat, ada? Contoh. Dan telah sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya. Di mana satu peristiwa Nabi dengan para sahabat di Madinah, baginda solat di masjidnya, ya, solat Isya, ya, atau sangkaan kuat saya adalah solat Isya. Apabila Nabi selesai, ya, Nabi menoleh ke belakang dan mendapati bahawa 2 orang sahabat duduk di belakang, ya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, tidakkah kamu berdua ni adalah 2 orang Islam? Ya. Maka mengapa kamu tak solat dengan kami? Maka mereka memberi alasan bahawa sesungguhnya kami telah solat di kampung halaman kami, ya, dan bila kami datang di sini kami mendapati kamu sedang solat yang telah kami solatkan, maka kami melihat bahawa tidak boleh atau tidak ada keperluan untuk nak ulang sebab kita dah solat Isyak tu. Maka kami duduk. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa sekiranya kamu telah solat di tempat kamu, ya, lalu kamu masuk ke dalam sebuah masjid yang mana jemaahnya sedang solat, ya, maka hendaklah kamu solat bersama dengan mereka dan dia adalah solat sunat buat kamu, ya. Itu dia adalah solat sunat buat kamu, ya. Ini wajib yang kita dapat, itu wajib solat dengan nak kata wajib, dia dianjurkan, ya, sangat-sangat dianjurkan, sunat muakkad lah kita kata, ya. Kenapa? Kalau kita nak kata wajib, tak wajib kerana dia dah solat fardu. Solat fardu tu dah terangkat, kewajipan solat fardu tu terangkat, maka bukan kewajipan lagi. Tetapi ini lebih kepada apa? Kenapa dituntut supaya jangan ada jemaah di belakang duduk je, ya, dengan alasan dia orang dah solat. Kadang-kadang ini berlaku juga, ya. Tak apa, kau solatlah, kami dah solat dah. Ini satu yang menyelisih sunnah Nabi. Kita kena ambil kita kena ambil satu peringatan lah, ya. Dalam apa pun juga majlis ke apa, ya. Jangan ada jemaah yang tengah solat dan jemaah kat belakang tu duduk tak solat sama dengan alasan dia dah solat. Ini satu yang menyalahi sunnah, paling kurang kita kata, ya. Kenapa? Ya. Kalau kita lihat kenapa Nabi menyuruh supaya 2 orang tu solat bersama, kita lihat Nabi menegur mereka, tidakkah kamu 2 orang Islam? Ya, apa maksudnya? Kita ni orang Islam sentiasa bersama-sama. Orang yang selisihi jemaah ni, orang yang keluar daripada jemaah ni, yang tak bersama-sama dengan jemaah, dia antara 2 lah. InsyaAllah dah tahu apa dia, kafir atau khawarij. Pilih antara 2.
yang paling manis pun pahit. Ya. Yang paling manisnya pun adalah pahit antara dua ni. Kafir ataupun khawarij. Ini dua-dua parah. Ya. Maka demi untuk menjaga kesatuan umat Islam itu sebenarnya. Maka itu yang saya sangat menekankan. Seperti mana dalam sunnah Nabi. Bila kita ada majlis ilmu, kita kena rapat-rapat. Kerana bila ada seorang duduk jauh belakang tu, kenapa belah tu? Saya ingat ada ketiga. Satu lagi SB. Duduk belakang tu buat apa? Ambil nota ke? Nampak? Ya. Jadi ini sunnahnya. Kita lihat bagaimana sunnah Nabi. Dia dalam semua situasi prinsipnya tetap sama. Jaga kesatuan. Dalam kekeluargaan, dalam kemasyarakatan, dalam solat, dalam kenegaraan, semua. Dalam perjalanan, kalau keluar 3 orang, kena lantik seorang ketua. Kenapa? Persepakatan. Sentiasa jaga persepakatan. Yadullahi ma'al jama'ah wa man syadza finnar. Sesungguhnya bantuan Allah dengan jemaah. Dan barang siapa yang menyelisih jemaah tu, dia telah menyelisih ke neraka. Lihat. InsyaAllah. Jadi dia tak payah menambah lah. Kalau kata jemaah ni datang, dia tahu bahawa imam tu sedang mengimamkan solat isyak. Dia datang tadi dengan 2 rakaat. Diikutnya atau kena tambah lagi 2 rakaat? Saya ingat dalam hal ni terpulang. Ada pilihan lah. Wallahu alam. Boleh dipastikan. Tapi kalau kita lihat secara prinsipnya ada pilihan. Ya. Kita kata kalau dia perlu tambah, wajib tambah atas dasar apa kewajipan itu. Ya. Sedangkan ini solat sunat. Ya. Jadi ada pilihan. Maka kalau dia nak tambah pun atas dasar sunat untuk menambahkan pahala. Ya, meraihkan niat imam pada awalnya tu. Kalau sembahyang apa ni? Jenazah je lah. Apa masalah? Maknanya sekali lah, tak boleh dulu. Boleh satu dulu kan. Okey. Berimam tu. Okey. Maka kita bersama atau ada yang tak sembahyang dulu. Tak solat bersama jenazah. Itu satu yang tidak wajar lah. Ya, tidak wajar lah. Ya. Kita tidak meraihkan jenazah itu. Ya, sedangkan solat jenazah tu satu yang dituntut. Adakah itu persoalan dia atau macam mana? Ya. Maksudnya ialah kadang biasa ramai yang datang tapi tak bersama solat. Bila ramai, kalau mereka datang sama-sama membawa jenazah tu, maka menjadi kewajaran untuk mereka semua solat sama-sama. Ya. Kalau dah sama-sama iring, lepas tu tak solat, kamu ni orang Islam ke apa? Kan? Dah iring tapi tak solat. Dia seolah-olah ambil wuduk, lepas tu tak solat. Rugilah ni, buat kerja tak ada faedah. Ya. Tapi saya faham kalau ada jemaah yang lain, kadang-kadang bawa jemaah dalam masjid, ada jemaah yang lain yang tak ada kaitan dengan jenazah ni. Di sini kita kembali kepada hukum asal solat jenazah itulah, ya, dia adalah fardu kifayah. Ya. Maka kalau sebahagian sudah mengerjakan, tergugurlah kewajipannya atas yang lain. Yang lain ni kalau buat pun atas dasar sunat, ya, untuk menambahkan jemaah tu. Ya. InsyaAllah. Abu Zaifah, ada apa-apa? Yang soalan anda bagi di sini ada pertanyaan, ya, tentang kalau orang berguru, ya, dia berguru ikut media massa baru pada zaman sekarang, ya, melalui internet, ya, dia melalui YouTube, melalui, tak tahu lah, berguru dengan Facebook boleh ke? Itu kalau ada kepercayaan, insya-Allah bolehlah, ya, kalau tahu siapa yang bercakap tu, ya. Tapi kalau sekadar guna nama-nama samaran, saya ingat itu bukan satu kaedah perguruan yang cerdik lah, ya. Dia guna je nama Umar Al-Khattab, dia sedang ya, musang berbulu ayam, tapi sebenarnya ya. Jadi dia menggunakan media-media massa yang baru ni, ataupun dia berguru dengan cara membaca kitab karangan gurunya itu. Pendeknya, dia tidak bersemuka dengan guru tu. Dia tidak berguru dengan cara talaki.
Talaki maknanya dengan berdepan, seperti mana para ikhwah semua pada hari inilah, ya. Atau dia berguru dengan audio, kaset ke CD ke. Persoalannya, boleh tak dia mengatakan bahawa guru yang dia berguru dengannya dengan cara perantaraan ini, media-media baru ni ataupun media tradisional, ya, buku, ya, dan seumpamanya, boleh tak dia mengatakan bahawa beliau adalah guruku, ya, sipulan-sipulan adalah guruku, adalah ustazku, adalah syekhku, adalah ulamaku, ya. Di sini Syekh Al-Albani rahimahullah telah memberikan penjelasan dia, ya, di mana dia mengatakan bahawa secara prinsipnya berguru dengan cara macam ni tidak ada halangan, ya. Ini termasuk dalam cara kita menuntut ilmu, dan orang yang kita beristifadah daripadanya memang dianggap sebagai guru kita, ya, kerana ini termasuk dalam kita apa orang kata, menghargai guru itu, mengiktiraf ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Adapun kita telah menimba ilmu daripadanya, tetapi apabila ditanya kepada kita dari mana kita dapat ilmu itu, lalu kita mengatakan bahawa ini semua hasil daripada usaha kita sendiri, atas kajian kita sendiri, ini jelas satu penipuan. Satu jelas kita tidak menafikan hak guru itu, ya, walaupun dia tidak bersua dengan dia. Tetapi persoalan, boleh tak dia mengatakan bahawa beliau adalah guruku, ya. Syekh Al-Albani rahimahullah melihat bahawa kalau dia mengatakan bahawa beliau adalah guruku, begitu je, ini guru saya, ya, sipulan-sipulan guru saya. Contohnya, saya bagi contoh ni, saya mengatakan bahawa Syekh Albani guru saya, ya. Syekh Albani sendiri melihat bahawa ini adalah satu bentuk tadlis. Satu bentuk tadlis. Apa artinya tadlis? Tadlis ini adalah satu istilah dalam ilmu hadis secara khasnya. Di mana satu tadlis ni bermakna satu bentuk penyamaran. Penyamaran. Dia menyamarkan sesuatu. Menyamarkan, betul ke? Dia mensamar-samarkan sesuatu tu. Dia tidak menjelaskan. Sebaliknya seolah-olah ada muslihat di sebaliknya. Dia tidak berterus terang. Apabila dikatakan sipulan-sipulan guruku, sedangkan dia tidak pernah bersua dengannya, itu adalah satu bentuk tadlis. Kerana orang yang mendengar, apabila kita kata macam, atau saya mengatakan Syekh Albani adalah guruku, orang bila dengar dia faham apa? Bila kita kata ini guru saya, zahir lafaz itu menunjukkan bahawa seolah-olah kita telah bersemuka dengannya. Kerana itu maksud guru dan murid secara prinsipnya. Sedangkan realitinya tidak begitu. Maka ini adalah satu bentuk tadlis, samar-samar, yang bercanggah dengan tuntutan supaya seorang Muslim itu sentiasa bersikap jujur, ya, jujur dalam pertuturan dia, dan sama sekali tidak bersikap muslihat, ya, menyembunyikan sesuatu atau bercakap sesuatu dengan double meaning, ya, cakap sesuatu dengan satu makna, ya. Dia makna zahir dan ada makna zahir, lawan dia apa? Batin, ya. Orang dia tahu orang tu akan faham ikut zahir, sedangkan yang dimaksudkan adalah batin, ya. Jadi ini adalah satu yang tak patutlah, ya. Kat mana? On the way. Ini double meaning jugalah. Ini tadlis. Ini tadlis. Satu bentuk samar-samar. Orang tu faham on the way. Sedangkan kita baru on the way daripada katil ke bilik air. Itu tadlis, ya. Jadi masalah ini Syekh Albani melihat bahawa kita patut berterus terang, bersikap jujur dengan mengatakan bahawa dia adalah guruku melalui kitab. Dia adalah guruku melalui CD, ya. Aku menuntut dengannya dengan CD. Aku menuntut dengannya melalui blog-blognya, YouTube-nya, ya, dan seumpamanya. Itu lebih tepat, ya, dengan sejajar dengan, selaras dengan tuntutan supaya kita bersikap transparent, kita bersikap telus, ya, dan jujur, ya. Dengan FM satu
penceramah tu boleh anggap sebagai guru. Ini pun dalam masalah hadis juga. Kadang-kadang kita tengok ilmu hadis ni, dia menetapkan satu prinsip sebenarnya. Ilmu hadis tak sangka-sangka, kaedah-kaedah yang digunakan, adab-adab, berbagai-bagai cabang dalam ilmu hadis, akhirnya dia bercambah kepada semua aspek-aspek ilmu yang lain, bahkan dalam adab-adab yang secara amnya, ya. Jadi asasnya kembali kepada ilmu hadis. Dalam masalah ilmu hadis telah dibicarakan, kalau seorang itu meriwayatkan satu hadis daripada seorang, ya, daripada seorang tabi'in, tabi'in, dia meriwayatkan satu hadis, ya. Satu hadis ni kita boleh tahulah insya-Allah. Panjang pendeknya tak kira. Yang penting hadis, kan? Barangkali balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat, seperti yang selalu digunakan oleh orang tabligh, ya. Ke situ pula. Hadis ni mungkin pendek, ya. Tapi dia mendapatkannya daripada seorang perawi ni. Bolehkah dianggap sebagai perawi yang menyampaikan kepadanya hadis itu sebagai gurunya? Ya, jawapannya boleh. Ya. Jadi kalau satu kelas tu lagilah boleh, ya. Ya. Dia dalam satu session saja, bahkan disampaikan kepadanya satu hadis, ya, akan dianggap sebagai perawi ini gurunya adalah sekian-sekian. Dalam masalah ilmu hadis memang ini disebutkan, siapa namanya, daripada mana, siapa gurunya, sangat penting. Semua disebutkan, disenaraikan. Siapa muridnya, apa buku-buku karangannya, apa sejarah hidupnya, disebutkan, ya. Ini satu aspek yang cukup penting dalam ilmu hadis, ya. InsyaAllah boleh. Baik, saya ingat masa sudah lewat, maka kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.